Assalamualaikum. Berjumpa kita kembali bersama saya Wan Zaki di wanzaki.com YouTube channel. First kali saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sambutan ataupun sokongan yang diberikan. Hari ini saya nak bercerita sikit tentang bagaimana 10 perkara yang saya buat untuk selamatkan bisnes saya ketika wabak COVID-19 ni. Right. So sebab saya rasa saya perlu share benda ni kerana mungkin ramai orang ramai bisnes terpaksa ditutup. Kita tak sangka, kita tak jangka setahap keteruk dia setahap ni. Dan sangat sedih, saya sebagai seorang business owner pun sangat sedih dengan apa yang berlaku. Sebab it's a very tough moment lah untuk semua orang. Tapi alhamdulillah, tapi hari ni saya akan share 10 perkara yang saya buat untuk selamatkan perniagaan saya Jelita Sara ketika wabak COVID-19 menyerang Malaysia. Yang pertama, saya secara keseluruhan pada permulanya saya buat adalah saya keep cool saja. Saya cool. Saya tak nak saya panik. Dan saya cuba tenteramkan pasukan saya, tim saya sendiri untuk tidak panik. Dan saya minggu pertama is all about data collection. So more kepada observation. Yang paling penting saya tengok adalah untuk kita nak tengok macam mana customer behavior berubah. So sebab ini penting sebab ketika krisis, semua orang boleh katakan more than 50% people panic. Kita ada panic buying, kita ada macam-macam panik kan. Takut insecurity, kerja macam mana, gaji macam mana. So first week is all about data collection. Kita nak tengok, definitely lah walk-in boutique fizikal dah tak ada kan. So kita more kepada website lah kan. So that's why alhamdulillah lah Jelita Sara ni dia bermula dengan online. So dia pun dah ada e-commerce platform sendiri. So data tu kita boleh dapat secara terus lah daripada Google Analytics data, daripada Facebook Insight, daripada Instagram Insight, daripada Google Analytics. So banyak lah, daripada e-commerce Analytics data kan. So semua ni saya buat study dulu. Drop dia macam mana kan. So saya pun tak menaruh harapan yang tinggi lah ketika di awal krisis ni kan. Sebab kita tak tahu customer behavior macam mana. Definitely masa tu kita nampak semua orang fokus on essential product, barang makanan. So masa tu saya ingat lagi minggu pertama tu memang orang bercerita pasal hand sanitizer tak cukup stok, susah nak dapat. Face mask, harga kontrol face mask lah kejap RM2.5, kejap RM3, lepas tu turun RM1.5 kan. So siapa yang mengambil peluang jual face mask masa tu memang buat duit gila-gila kan. So it's all about data. Yang pertama sekali saya data. Data ni juga termasuk lah sebab seluruh pasukan Jelita Sara pun bekerja from home kan. So kita ada lebih kurang dalam 30 lebih 30 orang. So kita pun tengok juga data ni macam mana mereka bekerja. So sebab ini penting, critical, sebab kita nak tengok output ataupun conversion ataupun effort yang diberikan oleh setiap orang. Sebab kita tak tahu PKP ni akan berlangsung berapa lama, kita tak tahu. So daripada selepas kita dah dapat data apa semua, so kita buat satu summary lah kan, supaya nanti kita boleh present. Sebab data ni sangat menyeluruh. Dia cover sales, dia cover visitor kita, dia cover customer behavior, dia cover team output macam mana kan. So semua data. So saya bercerita ni memang saya buat benda ni dan saya cool gila. Saya cool, saya panik memanglah, risau. Siapa tak risau kan sebagai business owner kan. Kita ada 30 lebih
staff yang makan gaji dengan kita. So kita pun ada tanggungan sendiri, kita ada tanggungan bisnes kan. So everybody is panic. Okay, so tapi kalau kita menambahkan panik tu lagi bahaya. So better kita keep cool. Alright, so tips yang kedua, bukan tips lah, langkah yang kedua yang saya buat adalah saya study betul-betul insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan. Ini penting. Sebab insentif ni lah yang akan kita formulatekan, okay, dari segi personal sebagai rakyat Malaysia, apa yang semua orang akan dapat, okay, dan juga dari segi business perspektif. Okay, so macam saya terpaksa tengok dua-dua, dari segi personal dan juga dari segi business. Apa yang disediakan, apa yang kerajaan sudi bantu, apa yang kerajaan beri kelonggaran ke atau restrict ke kan. So ini semua kena faham betul-betul. Okay, pada minggu pertama, minggu kedua tu saya dah mula macam mula-mula saya bagi staff saya handle. Okay, tetapi saya rasa macam saya kena betul-betul faham betul-betul ni kan, apa itu ERP, apa itu subsidi wages, apa itu cuti tanpa gaji. So dah boleh ke macam mana so ini semua ni very critical sebab kita ada team yang feel very insecure. Okay, takut, semua orang takut hilang kerja, takut kena potong gaji, sale drop kan. So mesti tak ramai tanya, macam mana Bawan, sale macam mana? Definitely lah sales drop kan pada first week tu kan. So panic lah, jadi macam alamak macam mana ni kan. So tapi pendekatan yang kedua ni adalah untuk memahami secara keseluruhan insentif yang diberikan dan sangat peka kepada apa update terbaru dari segi insentif. Okay, so memang tiap-tiap hari tengok berita terkini, tengok bulletin utama, semua tengok, okay, untuk dan faham. Okay, so sebab kalau tak faham ni lah bahayanya. Okay, so sebagai ketua syarikat, saya perlu tahu macam mana saya nak maneuver bisnes. Okay, macam mana saya nak terangkan dekat tim, macam mana saya nak tim faham situasi krisis ni macam mana. Okay, so langkah yang ketiga, okay, selepas saya memahami tu apa yang insentif yang diberikan, barulah saya mula buat kita bina satu plan crisis management. Kan, so crisis management ni untuk tim, ya, untuk semua orang faham, okay, bagaimana kita nak play the game. Okay, so sebelum ni tak pernah work from home. Okay, macam mana cara nak work from home ni, macam mana? Okay, daily reports yang macam mana kita perlukan daripada setiap orang kan. So daily engagement dengan team macam mana kan. Fokus utama saya sebagai ketua syarikat ataupun CEO to the company is saya kena fikir macam mana saya nak selamatkan kapal ni, macam mana nak selamatkan syarikat dulu, okay? Dan kita tak perlukan semua orang berkorban untuk syarikat. Kita perlu orang untuk faham situasi yang kita tengah lalui. Okay, kalau nak katakan company tengah teruk, company tengah stres, bos tengah stres, inilah masanya, masa PKP 1 sampai PKP 2 tu. Yang very critical. The first 2 plus 2 weeks tu sangat-sangat critical pada saya. Okay, sebab team goyang, takut, okay, sales pun baru, sales first week tu sendu sikit, okay, lepas tu baru nak start pick up, okay, so semua orang takut, nak keluar takut, nak kerja kat luar takut, nak kerja kat rumah ni kita dah tahu dah, ada yang boleh kerja from home, ada yang boleh work from home, ada yang ke laut saja work from home ni kan. So mereka tak faham work from home ni macam mana kan. So kita kena sediakan satu crisis management plan, okay, macam mana kita nak buat, macam mana kita nak take action benda ni. Alright, so yang langkah keempat adalah fokus on business business strength. Kekuatan bisnes kita ada di mana? Kita kena identify dulu. Okay, contohnya macam Daily Tasara ni, dia memang online platform. Okay, so memang kita akan emphasize, kita akan fokus gila-gila dekat platform online kita, which is e-commerce platform kita lah kan. Dan yang kedua adalah kita line up kan
Okay, pasukan sales yang terhebat, yang kita rasa dia ni memang boleh buat sales. So untuk menjadi frontliner kita, so saya namakan pasukan ni adalah Sales Warrior Team Jelita Sara. Kan, Sales Warrior COVID-19 Jelita Sara. Saya namakan mereka ni. Saya ada lebih kurang dalam 7 orang. Okay, so mereka ni tugas dia orang ni very specific kan. So kita select dia orang, orang kata honor, kan. So mereka pun berbangga jugalah dapat terpilih ni kan, sebagai dipanggil. So kita iktiraf mereka sebagai frontliner. Okay, untuk Jelita Sara, sebab mereka ni lah yang akan bermasuk sales. Mereka ni lah yang akan orang kata akan persuade customer untuk beli juga barang kan. Sebab masa tu saya punya mindset kan, kalau dah PKP ni kan, semua orang takut kan, mesti orang reserve duit untuk beli apa? Untuk beli makanan dan untuk beli essential je, beli face mask, hand sanitizer, benda-benda yang untuk menyelamatkan nyawa tau. Mungkin orang saya takut juga orang tak nak orang tak nak spend duit untuk benda yang kehendak, orang more kepada keperluan. So memang takut. Okay, so yang kelima adalah as a business owner, okay, kapten kapal, ketua pasukan, okay, semua orang bergantung harap dengan saya. Semua orang tunggu direction daripada kita. Okay, so langkah yang kelima adalah untuk memastikan bagaimana bisnes boleh berjalan secara official. Okay, boleh masuk office. So itulah kritikalnya di mana kita mula looking into MITI approval. Okay, macam mana nak dapatkan MITI approval? Okay, MITI approval punya macam mana, syarat-syarat dia macam mana, faham betul-betul. Okay, macam mana nak apply, kan, dan sediakan dokumen-dokumen yang related. So ini semua sangat penting. Okay, sebab sebab government memberikan kebenaran kepada certain bidang untuk beroperasi, kan. So kalau Jelita Sara sebelum ni, contohlah Jelita Sara buat baju, tak related sangat kan, tapi Jelita Sara boleh buat tak baju PPE, Jelita Sara boleh buat tak face mask, kan. So Jelita Sara memang ada kilang sendiri, kan. So itulah peluangnya untuk kita dapatkan approval MITI, dan alhamdulillah dapat. Okay, so inilah orang kata di dalam kesusahan ataupun ujian yang Allah bagi, ada peluang juga sebenarnya. So saya sangat bersyukur. Right. So yang keenam, okay, adalah selepas kita dah tahu situasi semua, okay, kita dah ada data, kita dah dapat approval, tibalah masa untuk kita berterus terang dengan tim kita sendiri. Okay, maksudnya we have to be truthful, berterus terang dengan semua pasukan yang berada dalam syarikat kita. Situasi syarikat macam mana, keuangan macam mana, sales macam mana, output kerja macam mana, kan. So masa tu kita akan, dan semua insentif yang diberi oleh kerajaan kita terangkan balik. Saya ada sesi video 3 jam bersama semua pasukan saya. Okay, it's a very tough. Selepas 3 jam tu, saya personally buat pula summary reports untuk distributekan kepada mereka yang tak faham, untuk baca semula. So it's an effort. It's a very stressful. Okay, sebab bukan semua nak terima kita punya cadangan. Kan, ada yang menentang, ada yang ambil jalan atas pagar, ada yang menyokong dan memberikan sokongan padu. Alhamdulillah, yang menentang tu memang membuatkan kita down. Kan, kita kena faham, saya kena terima, sebab bukan semua orang bersemendapat dengan kita, kan. So masing-masing mula mementingkan diri sendiri, kan. Dia kata bos pentingkan diri, kita kata dia pentingkan diri. So mula menyalahkan. Itu semua berlaku. Okay, that's why I cakap crisis management ni, kan. So macam mana, kan. So beri jalan lah. Saya beri jalan. Okay, saya buka satu-satu. Okay, KWSP. Contoh lah, ni contoh lah. Kita ada subsidi wages, kita ada ERP, kita ada KWSP, kita ada BRN, kita ada apa lagi? Kita ada moratorium ni apa semua ni, kan. Explain dekat dia orang kenapa kena ambil, kenapa kena minimumkan expenses, what is your
personal expenses yang sepatutnya you spend, kan. So ni semua ni kita terangkan, saya terangkan satu persatu, 3 jam saya terangkan. Okay, so langkah yang ketujuh, ketiga pula, always cari tanda-tanda baru, status terkini pandemik secara worldwide dan lokal. Okay, dan saya mencari clue, apa direction seterusnya, hari ni kes baru berapa, dunia macam mana, kan. So banyak benda yang kita kena aware, kita kena alert, okay, during this crisis, especially berita-berita terkini. Okay, sebab ini semua adalah memberi impact dan mempengaruhi, okay, direction seterusnya oleh government dan juga kita semua. So sangat-sangat penting. Okay, so, dan seterusnya, langkah ke-8 yang saya buat adalah saya get socialize. Get socialize ni macam mana? Kita join Zoom session dengan business owner. Saya join Zoom session dengan guru-guru bisnes, kan, untuk kita letak ego kita kat sebelah dulu, kita pergi belajar, kita dengar, we listen to expert what they say, kan. So kita join sana, kita join sini, kan. So untuk mencari maklumat, untuk mencari, orang kata, dipanggil apa, semangat, motivasi diri, because bila kita PKP ni, kita circulation kita kat situ, kan. So setiap hari orang yang sama kita jumpa, so kita akan jadi stres, kan. So bila kita ada video session, kita boleh bersembang, kita boleh bercakap dalam video session tu, kan. So dia ada face expression, so dia sedikit sebanyak dia meredakan stres, kan. Alright, so yang ke-9, ini memang ramai tak suka saya lah, kan. Sebagai ketua syarikat ni, kan, saya terpaksa tegas. Okay, sebab saya memang tegas lah, bila when it comes to work, when it comes to business, when it comes to business decision, when it comes to delegation, kalau tak buat kerja, kita akan call, kita akan message, tanya kenapa tak buat, kenapa report macam ni, kan. So sometimes tu jadi sarkastik pun ada. So siapa yang mental koyak, I'm so sorry lah, kan. So memang kena lah, sebab kita tak akan marah benda personal, kita marah benda yang tanggungjawab, tapi kenapa tak buat betul-betul. There is no excuse, sebab kita semua orang stres, kan. Semua orang mengalami tekanan during this PKP, sama ada dia boleh ekspresi ataupun dia simpan dalam, kan. So yang ke-10, ni ke-10 ni apa yang saya buat lah. Okay, saya sentiasa berdoa, okay, sentiasa minta tolong dengan Maha Pencipta kita, itu Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dibantu, okay, permudahkan, selamatkan bisnes aku ni, kan. Murahkanlah rezeki kami di saat kesukaran PKP ni, kesukaran diserang wabak ni, kan. So semayang berjemaah bersama keluarga dan anak-anak, kan. So alhamdulillah, okay, so saya rasa ada hikmah yang sangat besar lah, during this PKP ni, okay. Sebab personally saya dapat berjemaah dengan family saya secara full 5 waktu, kan. Kalau tidak, dulu kita dekat office lah, solat dekat masjid lah, lepas tu kita petang baru jumpa anak-anak lah. So dia jadi macam Allah tu bukan datangkan ujian tu saja-saja, kan. Tapi Allah datang, kita berbaik sangka sebenarnya, kita kena berbaik sangka dengan Allah. Dan banyak yang Allah tolong saya ketika PKP ni. Kalau dulu susah, memang tiba-tiba kali mudah, kan. Saya juga ditipu oleh staff saya sendiri masa PKP. Itu normal lah, kan. Bila dah kerja pada rumah ni, semua orang nak, kalau boleh nak mulak, kan. Semua orang kalau boleh nak tengok Netflix je kat rumah. Semua orang kalau boleh nak buat movie marathon, kan. So tu normal lah, kan. Saya tak nafikan memang berlaku, kan. Tetapi macam mana kita kena cool dan kita kena berserah kepada Allah Subhanahu Taala untuk benda tu biar Allah lah yang uruskan, kan. Biar Allah je yang balas, kan. Kita buat yang terbaik untuk selamatkan satu bisnes kita,
bila kita berjaya selamatkan bisnes kita, kita berjaya selamatkan the whole anak kapal dalam bisnes tu. Anak kapal dalam kapal tu berjaya diselamatkan. Tetapi kalau kita tak selamatkan bisnes kita, kita tak selamatkan kapal kita, semua orang akan terbabas, akan tenggelam, kan? So saya simpati kepada bisnes yang tidak dapat diteruskan, terpaksa tutup, banyak so especially yang related dengan hotel, kan? So sangat-sangat saya sangat orang kata sedih lah dengan berita ni, kan? Tapi alhamdulillah lah, Jelita Sara, perniagaan saya orang kata berjaya survive lah during this PKP. Malah ada certain orang kata produk tu licin kan, habis, kan? So sampai tak cukup, kan? So saya bersyukur, kan? Saya tak adalah nak kata hebat, kan, nak ambil gambar palsu menimbun kan, tak ada, kan? Cuma saya bersyukur, Allah bantu saya, perniagaan saya berterusan dan dapat terus dikekalkan. Bantuan Allah tu datang. Saya cakap alhamdulillah lah, kan? Saya banyak sesi dengan anak-anak, dengan isteri, dengan the whole family lah. Buat amalan bersama-sama. Tu yang saya rasa macam ada hikmah yang besar lah. Memang kalau katakan stres, internally memang ada stres dia. Sebab saya tak boleh bersukan semua, kan? So dia jadi stres juga, kan? Tapi alhamdulillah lah, saya bersyukur. So saya harap dengan 10 langkah yang saya buat ni untuk selamatkan bisnes saya, Jelita Sara ni, orang kata saya just share je lah experience ni, kan? Mungkin ada yang baru nak buat ke, boleh buat lagi, kan? So sebab insentif masih berjalan, insentif daripada kerajaan as of this video dibuat. So kena alert. Kena alert. Alright, saya rasa tu saja. Jika video ni bagus, anda rasa bagus, anda boleh share dengan rakan-rakan anda. Boleh share dekat Facebook, boleh share dekat Twitter, boleh share dekat LinkedIn, boleh share dekat Facebook page. Pada yang belum mengenali saya adalah Wan Zaki. Saya merupakan founder to jelitasara.com, dan currently acting as a CEO to Jelita Sara lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kekal sampai minit ke sekarang ni, sebab video ni agak panjang, tapi saya rasa saya nak buat sebab konten dia saya rasa boleh membantu business owner di luar sana untuk dapat idea lah, kan? Saya tak kata benda ni yang terbaik, tapi saya formulatekan benda ni dan saya berjaya survivekan business saya melalui fasa struggle during PKP akibat wabak COVID-19. So saya rasa saya mengundurkan diri dulu. Kalau rasa video ni bagus, bolehlah share. Kalau nak tanya soalan, boleh komen. Kalau yang belum subscribe button bawah, klik button loceng tu, kan? Sebab insyaAllah saya akan konsisten hasilkan video-video yang business related, sharing experience, e-commerce, digital marketing, macam mana saya buat daripada kosong hinggalah ke hari ni. So saya rasa tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.